Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah perkongsian terbaru aku lah. So 5 perkara yang kita pelajari hasil daripada perlawanan match pertama Sabah FC yang telah dimenangi sebanyak 4-0 sewaktu menentang PDRM. So ini again adalah benda yang aku akan share dengan kamu mengenai apa yang obvious dan apa yang aku nampak pada perlawanan tersebut yang aku pelajari dan aku ingin kongsikan bersama anda semualah. So jom kita mulakan benda yang pertama. Pertahanan Sabah terus kental. Pemilihan OKS untuk persediaan saingan Liga Super tahun 2023 ni amat ketara. Kita tengok lebih banyak antara position yang banyak diutamakan oleh OKS adalah bahagian pertahanan sendiri, di mana benda ni adalah merupakan satu benda yang banyak membantutkan kemarahan kita bagi saingan Liga Super tahun 2022. Dan kemasukan Irfan, ini adalah center defender, kemasukan Irfan dan juga pemilihan Gabriel untuk menggantikan Jackson adalah merupakan satu pilihan yang tepat setakat ni daripada apa yang telah aku lakukan, di mana sekali lagi untuk perlawanan persahabatan kita tidak memiliki sebarang bolos, dan seterusnya untuk perlawanan pertama Sabah FC momentum untuk kekal tidak dibolosi juga berjaya diteruskan Sabah FC, dan rata-rata penyokong amat berpuas hati dengan apa yang telah ditampilkan oleh ketiga pemain tersebut. Tapi again perlu aku ingatkan di sini, di mana aku telah komen juga untuk video ulasan perlawanan, di mana individu yang paling ketara agak kekok sikit ataupun nervous pada perlawanan ini adalah Gabriel sendiri. Ini adalah disebabkan beliau perlu menyesuaikan diri dengan corak permainan untuk Liga Tempatan kita. Walau macam mana pun, untuk pemain yang satu lagi, pemain yang baru bersama dengan kita iaitu Irfan, nampak di sini dia amat selesa lah untuk berada di bahagian pertahanan tersebut, dan juga peranan yang diberikan oleh beliau untuk pasukan Sabah FC membuatkan beliau adalah merupakan salah satu nasib baiklah beliau ni pernah beraksi di Liga Tempatan kita. So kombinasi Dominic yang sudah bersama Sabah FC dan juga beliau Irfan yang baru bersama Sabah tidak perlu banyak penyesuaian. Sadil semakin matang. Ini adalah merupakan hampir tahun ketiga Sadil bersama Sabah FC dan beliau baru berumur 24 tahun, dan kalau ikut rekod kematangan bagi tiap-tiap pemain adalah dalam umur 27 ke 26 macam itulah, dan baru berumur 24 bagi perlawanan pertama ni Sadil telah menunjukkan satu perubahan permainan yang cukup matang. Aku yakin ini adalah hasil daripada tunjuk ajar ataupun coach yang telah diberikan oleh OKS sendiri, mana pada perlawanan ni Sadil sewaktu menentang PDRM, Sadil telah menjaringkan sebanyak 2 gol dan seterusnya mencipta 1 assist bagi perlawanan ni, dan contribution Sadil sewaktu menentang PDRM juga amat-amat ketara. Dan again aku ingin menyentuh hasil daripada kesemua perlawanan yang telah Sadil lalui pada tahun 2022 saingan Liga Super. Apa yang Sadil telah tampilkan sewaktu menentang PDRM ni adalah merupakan satu style kematangan dan juga fokus yang cukup berbeza telah ditampilkan oleh Sadil, dan aku amat berpuas hati dengan apa yang telah diberikan oleh Sadil waktu menentang PDRM ni, dan aku juga berharap corak permainan kematangan yang telah Sadil miliki ini bakal diteruskan untuk perlawanan akan datang, membuatkan sekali lagi dia adalah merupakan salah satu attacking option yang dimiliki oleh Sabah FC dan bakal digeruni oleh pihak lawan. Watak utama kekal momentum. Watak utama yang aku maksudkan di sini adalah pemain yang telah beraksi bersama Sabah FC sewaktu tahun 2022, di mana mereka sekali lagi telah berada di dalam kesebelasan Sabah FC sewaktu menentang PDRM ni. Kalau aku silap dalam 5 orang macam itulah, di mana mereka adalah merupakan pemain yang menjalankan peranan yang besar untuk bersama Sabah FC. Kenapa aku katakan begitu? Kerana juga hampir separuh pemain yang berada di kesebelasan utama Sabah FC sewaktu menentang PDRM adalah merupakan pemain yang baru saja bersama Sabah FC dan pemain yang baru saja beraksi di Liga Tempatan kita, di mana mereka berjaya membimbing pemain-pemain tersebut untuk menunjukkan bagaimana cara untuk beraksi di Liga Tempatan kita dan bagaimana untuk merealisasikan keperluan OKS mengikut formasi dan juga peranan masing-masing pada perlawanan ini, dan membuatkan OKS tidak perlu risau sangat untuk menumpukan kepada pemain-pemain tertentu saja untuk mereka memperbaiki corak permainan Sabah FC dan seterusnya membawa
ke poin yang seterusnya, iaitu pemain baru semakin menyerlah. Aku tahu ini adalah merupakan match pertama untuk pemain-pemain baru kita beraksi di Liga Super bersama Sabah FC, tapi data yang bakal aku share dengan kamu ni adalah hasil daripada data yang aku bawa daripada 3 perlawanan persahabatan yang telah Sabah FC lakukan, di mana pemain-pemain Sabah FC yang baru bersama Sabah FC ni untuk perlawanan pertama ni, walaupun aku cakap belum cukup selesa lagi dengan apa yang intensity liga tempatan kita dengan apa yang OKS perlukan, tapi beberapa pemain tersebut juga berjaya merealisasikan apa yang diperlukan oleh OKS, especially untuk kita punya playmaker kita lah, Telmo Castanheira. Beliau adalah merupakan individu yang bagi aku cukup tenang untuk berada di bahagian midfield kita, cukup mampu untuk mengatur perlawanan. Seperti mana aku sentuh pada video sebelum ini, iaitu beliau adalah individu yang mampu untuk mengawal tempo perlawanan Sabah FC. OKS semakin selesa dengan pengenalan oleh pihak penganjur membenarkan 9 pemain import untuk didaftarkan bagi mana-mana pasukan. Walau macam mana pun Sabah FC tidak menggunakan sepenuhnya kota import tersebut, di mana kita ada 7 pemain import saja, tapi tidak juga dilupakan kepada pemain-pemain tempatan baru yang telah dimasukkan ke dalam Sabah FC. So macam mana aku cakap juga sebelum ni, ini adalah merupakan pasukan Sabah FC versi kedua. So dia tidak boleh disamakan dengan versi yang pertama, kerana sekali lagi kemasukan pemain, jumlah pemain yang berbeza, dan juga kesebelasan utama penggunaan pemain baru di dalam kesebelasan utama Sabah FC juga di dalam kuantiti yang cukup besar. Hampir separuh pemain berbeza daripada apa yang kita tampilkan untuk tahun 2023 ni, membuatkan pemilihan OKS untuk menurunkan atau melakukan rotation pada perlawanan-perlawanan tertentu amat mudah untuk OKS tanpa mengganggu gugat momentum untuk perlawanan-perlawanan tersebut. Ini telah terbukti sekali lagi hasil perlawanan PDRM ni. Beberapa pertukaran sekali lagi telah dilakukan oleh OKS, memasukkan pemain yang pernah beraksi sebelum ni dan juga pemain yang baru saja beraksi untuk Sabah FC bagi perlawanan ni, di mana 2 gol telah dilakukan oleh Sabah FC. Sebaik saja pertukaran dilakukan, membuktikan pilihan first choice, pilihan second choice Sabah masih lagi mampu untuk menghasilkan gol. So okay guys, itu adalah perkongsian aku untuk 5 perkara yang aku telah pelajari hasil daripada perlawanan menentang PDRM ni. Again, aku state the obvious saja benda yang aku nampak. Sekiranya kamu ingin menambah lagi beberapa perkara atau benda-benda yang penting untuk dikongsikan bersama, sila letakkannya di ruang komentar di bawah. So kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.